Ada siapa nak start dulu kan? Dr. Shah. So untuk pengetahuan pelajar praijazah selepas you all tamat, seperti you all dah maklum lah, you ditawarkan ke 3 fakulti, iaitu Fakulti Sains Bumi, Fakulti FPKT dan juga FIAT. So ada 7 program lah secara keseluruhannya. So untuk yang first saya jemput TS Dr. Syaparas daripada program Sains Sumber Asli untuk memperkenalkan diri dan mungkin kalau nak brief secara pendek lah berkenaan dengan program Sains Sumber Asli, dipersilakan. Kak Irene, Dr. Irene, maybe boleh jemput penyeraras lain dulu sebab kita Syaparas next. Oh, okay. Alright, thank you. Boleh. Saya rasa saya jemput dari FPKT, Dr. Bun ada kat sini. Dr. Bun, saya nampak macam ada Dr. Bun tadi. Ada. Ada. Okay. Okay, how are you, Dr. Bun? Sihat. Okay. First of all, selamat datang ke Universiti Malaysia Kelantan, kampus Jeli, dan tahniah kerana ditawarkan kepada program Praijazah. Okey, untuk makluman saya kenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Bun Jaging. Saya merupakan penyeraras program bagi program teknologi sumber hutan. Okey, saya pun tak nak mengambil masa yang terlalu panjanglah, memandangkan Dr. Irene dah maklum bahawa semua calon-calon, semua pelajar bagi praijazah memang dah tengok dekat video berkenaan semua program dah kan. Okey, jadi saya pun ambil hanya peluang ini untuk highlight beberapa perkara lah. First of all, walaupun memang nampak perkataan hutan tu memang kebanyakan akan rasa alamak dah masuk hutan je. Just for your information, perbezaan antara FSP dan FBKT, FSP dia lebih kepada upstream. Untuk sesiapa yang mungkin rasa tak nak bukan nak minat untuk masuk hutan tu, untuk program saya yang lebih sesuai lah, sebab kami adalah lebih kepada downstream, untuk pemprosesan, manufacturing, untuk membuat produk daripada sumber hutan. Jadi perbezaan dekat sana, one thing. Kedua, sebab untuk slide yang atau video yang mungkin Dr. Irene tunjuk tadi, ada perkara yang bukan belum kemaskini lagi lah. Salah satu tu adalah data GE. Data GE pada tahun lepas, yang terkini adalah 100%. Dan untuk tahun ini, walaupun SKPG belum lagi mengumumkan data GE untuk bagi tahun ini, tetapi semasa kami membuat kajian selidik untuk pelajar tahun akhir selepas mereka membuat latihan industri dan berbalik ke kampus. Jadi data yang kami terima bagi program SCH adalah semua pelajar telah mendapat kerja, mereka diserap terus oleh industri selepas mereka tamat latihan industri. So kalau untuk sesiapa yang mungkin takut adakah selepas tamat daripada program teknologi sumber hutan ni sangat susah nak cari kerja ke atau apa, don't worry, our GE is very high. So I think that's a perkara yang saya nak highlight lah untuk program teknologi sumber hutan. Probably ada sebarang pertanyaan ke? Kalau student ada nak tanya apa-apa dekat Dr. Bun, boleh tanya sekarang. Ya, saya ada. Boleh perkenalkan nama dan teruskan soalan lah. Nama saya Nur Aisyah. Saya dalam pilihan program pertama degree itu saya pilih untuk sumber hutan. Jadi bila untuk buat pemilihan degree nanti susah tak nak buat pilihan tu? Maksudnya macam ada ke limit sampai contoh 4 orang saja yang untuk masuk? Macam tu.
Oh, daripada segi unjuran. Okey, yang ini saya serah balik kepada urus setia pra-ijazah untuk menjawab bagi untuk perkara unjuran. Thank you, first of all, thank you semua KP yang hadir untuk petang ni, and then thank you juga soalan Dr. Boon. Alright, so pasal unjuran ni kita dimaklumkan, bukan dimaklumkan lah, memang persetujuan selama ni kita bahagi equal untuk semua program. Cuma saya nak tanya dari pihak FPKT dan FIAP, kami dimaklumkan untuk intake Februari tahun depan, dua-dua fakulti ini tak ready untuk terima kemasukan pelajar untuk kohort ini. Kalau mereka berminat, mereka kena join September 2023. Betulkah? Okey, untuk perkara ni sebenarnya that is a worst scenario. Okey, untuk maklumat kepada calon juga, okey, that is one, dia is a pros and, dia bukan pros and cons lah, dia is a two side things. Okey, mengapa kita maklum kepada urus setia pra-ijazah bahawa kemungkinan besar kami tidak dapat untuk mengambil kemasukan Februari yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh kita baru-baru lepas daripada audit and board. Okey, sekiranya struktur kurikulum, segmakan kurikulum tersebut diluluskan, jadi dia akan ditawarkan pada semester September. Okey, dan struktur tersebut adalah lebih membantu dan lebih relevan kepada calon. Jadi itu salah satu sebablah. Tetapi memandangkan sehingga kini, okey, MBOT masih belum maklum kepada kita untuk hasil daripada lawatan audit tersebut. Jadi saya rasa perkara ini kita masih boleh dibawa bincang lah. Sekiranya kita tak kata memang 100% memang tidak akan menerima. Tetapi sekiranya itu adalah kalau situasi yang paling kita kata, kalau katakan memang diluluskan dalam bulan 2 bulan ini dan kita perlu tawarkan struktur kurikulum baru pada semester yang akan datang tu. Jadi calon untuk lepasan pra-ijazah kemungkinan besar kalau masih berminat dengan program SEH, mereka boleh memilih semasa kemasukan September lah. Dan mereka akan ditawarkan dengan struktur yang baru, which is lebih relevan dan lebih membantu untuk anda mendapatkan kerja dan mempunyai pengalaman industri yang lebih banyak lah. Okay. Alright, thank you. Noted on that. Okay. Ini ada question daripada student-student lain? Ada soalan nak tanya? Atau ada yang nak tanya tak, adakah masuk SEH ni kena pegang pukul dan pahat ke? Okay, untuk maklumat, we are not teaching you to use a pukul and pahat. Okay, dia kita adalah kepada era perindustrian, okay, industri 4.0 dan sebagainya. Jadi kita akan mengajar anda untuk menggunakan mesin dan pengoperasian bagaimana untuk menggunakan mesin dan sebagainya. Okay, kita pun memang ada mesin yang kita kata up to date lah, sebagai contoh CNC dan sebagainya. Jadi dia bukan zaman cukur dan pahat. Dan anda pun jangan rasa macam adakah saya selepas graduate tu kerja saya adalah macam tukang kayu untuk nak operasi mesin dan sebagainya. Bukan, sebab tujuan untuk anda belajar mesin ini supaya anda ada ilmu dan pengetahuan dan cara pengenalian kepada mesin, supaya selepas anda graduate dan bekerja sebagai executive level and above tu, anda faham dengan mesin. Apabila saya bagi satu contoh, okay, kalau katakan anda dah sebagai production engineer ataupun production executive dalam kilang, takkan kalau nanti kita kata your supervisor, okay, you punya mungkin team yang anda lead tu, dia tanya dengan mesin-mesin tu, anda tak boleh jawab sebab anda tak pernah guna. Jadi itu tujuan kita perlu anda masih belajar mesin-mesin tersebut, okay, supaya anda mengenali dengan mesin tersebut dan anda bolehlah nanti kalau semasa bekerja tu boleh kita fahamlah maksud dia memang kita boleh explain, kita boleh diagnosis, kita boleh handling dengan the whole of the manufacturing operations. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada?
Okay, mungkin mereka malu-malu nak tanya sekarang ni sebenarnya Dr. Bun. Tak apa. Okey. Tak apa. One last lah. Saya one last thing lah mungkin saya sebelum saya pass bagi KP-KP lain. Okey, kalau siapa ada plan buat masa sekarang, anda boleh catat nombor handphone saya. Okey. 016 962 0611. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp kepada saya. Okey, saya akan jawab pada masa yang saya free lah. Okey. Okey, so mungkin itu saja. Okay, thank you very much Dr. Bun. Good sharing pasal program ACH. So, I hope student yang berminat ambil take note lah. Tadi Dr. Bun pun dah bagi nombor phone. Tapi you all jangan pula cari dia masa selain daripada office hour. Jangan kacau tengah malam. You all Kalau kena nak belanja faham, makan tak apa. yeah. Alright, thank you again Dr. Bun. Okay, next kita ada daripada fakulti FPKT juga, kita jemput Dr. Nur lah, Dr. Nur Fadila binti Ibrahim daripada program teknologi bahan. Silakan Dr. Nur. You there? Okay. Assalamualaikum Dr. Irene. Clear ke suara saya? Yes. Okay, saya tak akan explain panjang sebab Dr. Bun dah explain tadi pasal revised curriculum which is pada semester Februari mungkin kita tak offer, mungkin bulan 9 kita akan offer. Cuma saya nak cakap, okay, apa tu teknologi bahan? Teknologi bahan might be that you dah tengok video yang sebelum ni. Okay, and then skop kerja dia you boleh jadi like, because kita punya course adalah general, so you can go to any industry, basically industry lah. Sebab kalau kita tengok pada GE tu graduate employability, maksudnya keboleh pasaran lepas you habis belajar. Belajar apa you nak kerja. So mostly pelajar kita masuk ke industri satu lepas LI terus pada industri tersebut ataupun permohonan lepas tu lah. So far so good, kita pun dapat 90% and above untuk itu punya course. Dan course untuk you belajar pula ada juga yang boleh pergi oil and gas. Okay, which is if you want to get a very high salary. Okay, if you aim for that. Okay, and then juga banyak lagi lah cabang-cabang nak masuk kerja. Government pun boleh, dia sama je. This meeting is... Okay, sorry. Saya nak bilang a bit sebab ada MC hari ni kat rumah. Okay, so just general macam itulah. Tapi to make it, if you want to have a clear orang cakap prospek yang you nak tengok, you boleh pergi pada website FPKT. Kat situ kita dah list out, okay, apa you punya kriteria kerja yang you boleh minta lepas you belajar. Sebab kadang-kadang as a student, you want to know what you going to be after you finish your studies. And then also you can contact my number. Okay, macam Dr. Bun juga, I'm very open to reply your message if you want to ask anything. And of course it's in office hour punya time. Okay, 014 5477 331. So if anything you want to ask or cakap, kadang-kadang benda tu like some of the, you don't have to think that that's a silly question because everything that you want to know is benda yang you nak tahu. Okay, so I think that's all from me, Dr. Irene. Okay, Dr. Bun. Thank you very much Dr. Nur Fadila. So far ada yang nak tanya soalan kan? Okay, tak apa kalau you all ada nak tanya soalan selepas ni, mungkin sekarang masih tengah nak decide nak pilih program mana. So boleh reach out lah, boleh contact Dr. Nur Fadila untuk program teknologi bahan. Okay, terima kasih banyak Dr. Nur Fadila sebab mengeluangkan masa untuk dengan kita lah petang ni. Okay, next kita jemput TS Dr. Syafaras Daliman daripada Fakulti Sains Bumi untuk pengenalan lah, sedikit pengenalan dengan program Sains Sumber Asli. Persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Dengar ya? Boleh dengar. Okay. Alright. Thank you Dr. Irene. Okay. First of all, saya nak ucapkan selamat datang. Selamat masuk ke program pra-ijazah. Okay.
Dan you all must be lucky tahu sebenarnya, sangat-sangat bertuah kerana diberi peluang untuk sebenarnya untuk jadi orang kata apa, masuk Menara Gading kan. Kalau dulu kita kata masuk Menara Gading, masuk universiti. So ini adalah peluang yang perlu kena ambil dengan serius. Ni saya kata kenapa dengan serius, pasal yang lepas tu biar lepas. This is a new beginning. Okay, jadi untuk program sains sumber asli, rasanya kalau ramai semua dah tengok pada video kami yang lepas, sebenarnya tak ada banyak beza pun. Cuba kalau untuk pengetahuan kami di sains sumber asli, kalau siapa dah tengok, merupakan satu-satunya program di sains ini yang menawarkan program 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Maksudnya akan 6 semester pelajar berada di universiti dan kemudian 2 semester yang akhir tu akan ada di industri. Dan sebenarnya kami juga sama juga dengan Dr. Boon, Dr. Noor tadi, yang mana alhamdulillah sangat-sangat pada GE yang lepas, Graduate Employability tu, pelajar kami yang dah graduate 100% mendapat kerja. Mendapat kerja ni maksudnya apa tahu? Dia ada yang lepas grad, ada yang cuti kejap, tapi lepas tu dia terus dapat kerja. Ada yang bila melanjutkan pengajian ke maknanya peringkat yang lebih tinggi, pergi master, pun dianggap sebagai dia maksudnya dia tidak duduk rumah, maknanya tidak dapat kerja. Itulah maksudnya GE 100%. Bila 100% maksudnya semua pelajar daripada program itu mendapat kerja ataupun pergi melanjutkan pengajian lah. Okay. Lepas tu kalau untuk sains sumber asli ni, kalau nak tanya senior pun senior tak ada lagi you all. Tapi insyaAllah kalau minggu depan dan 2 minggu lagi pelajar degree dah masuk, bolehlah tanya-tanya. Sains sumber asli merupakan, kalau kami di Fakulti Sains Bumi ada satu lagi program sains kelestarian alam sekitar dan juga geoscience. Geoscience dia lebih kepada fieldwork. Kalau sains alam sekitar dia banyak buat lab work. Kami di sains sumber asli gabungan dua-dua. Akan pergi fieldwork pun ada, nak pergi ke lab work pun ada. Okay. Dan juga kami juga pelajar sama ada bila nak pergi industri tu boleh pilih juga. You all nak pergi yang ke lab pun boleh, ataupun nak pergi yang lebih kepada ecotourism pun boleh. Siapa yang minat haiwan and so on, boleh pergi ke situ. Tapi ada juga yang kata saya tak boleh dengan haiwan. Tak apa, you all pergi yang ke lab yang buat untuk chemical and so on. So benda tu yang penting sekarang ni yang saya nampak sebenarnya you all kena belajar sungguh-sungguh kan. Pasal untuk you all dapatkan program yang awak nak ni, you all adalah depends on you punya score CGPA tu nanti. Pasal dia macam Dr. Wong tadi kata akan ditentukan oleh pihak BPA, tapi macam mana yang UPU buat kan, maknanya pelajar-pelajar yang cemerlang akan dapat apa yang pilihan yang pertama itulah. Pelajar-pelajar yang ni dia akan gini. Tapi apa-apa pun all the best untuk semua. Saya rasa tu je lah daripada saya, Dr. Irene. Okay, thank Ada you. soalan ke? Dr. Syafah, ada soalan daripada student sebab semalam ada juga ni yang berminat lah nak masuk program ni. Program Okay. SEN. So mungkin Alhamdulillah. inilah bagus. masanya you nak tanya. Ataupun mungkin nanti boleh face to face lah dengan ketua program SEN. Lepas tu satu tadi lupa, saya pun boleh je share nombor WhatsApp. Boleh WhatsApp, boleh call, SMS dan juga email saya. Cuma kalau selalu dengan student saya kata tak apa pun kalau you all kadang-kadang memang saya adalah student waktu malam ke waktu yelah kadang-kadang student kan dia waktu dia ingat tu waktu itulah dia nak WhatsApp. Cuma itulah kalau secara etikanya you all contact lah pensyarah-pensyarah kami semua pada waktu-waktu office gitu kan. Okay. Alright. Okay, so Dr. Shah dia ada paste phone number dengan email dekat chat box. So you all boleh refer kat situ lah. Dr. Boon pun sama juga. Okay. So ada soalan? Tak ada?
Tak apa. Thank you very much, Dr. Syafaraz. Okay, thank you juga. Okay, alright. Okay, next kita jemput Dr. Hamzah bin Husin dari Fakulti Sains Bumi juga untuk program Geoscience untuk memperkenalkan diri dan mungkin boleh bagi brief lah introduction pasal program Geoscience. Silakan Dr. Hamzah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay. Saya rasa saya akan showkan sikit slide. Saya rasa semua yang 3 panel tadi macam Boleh. minta student bayangkan. So yang ni kita tak payah bayangkan, kita tengok secara realnya. Okay. Oh, sebab last time kita tak dimat Geoscience rasanya tak ada video. So okay lah, tak boleh show. Dipersilakan Dr. Hamzah Yes, sebab okay. sebab program lain tak ada presentation sebelum ni. Oh ya, So, ya. so you can take your time untuk presentation. Sekejap ya, dalam 10 slide ya, tak banyak ya. Just a brief introduction Okay. about the Geoscience program. Okay, sekejap ya, saya slide showkan dia. Okay, first at all saya ucapkan tahniah lah kepada yang di selected student yang dapat masuk ke pra-ijazah pra-ijazah sains. Satu-satunya program yang kita kata unik lah, yang tak ada di offer di mana-mana industri ataupun di mana-mana institut pengajian yang lain lah, sama ada swasta ataupun government . Okay, so saya share sekejap . Okay, nampak kan slide saya kan? Ya, nampak. Okay. So first selamat datang lah ke UMK dan juga selamat datang jika masuk ke FSB, selamat datang ke Fakulti Sains Bumi nanti lah bila dah tamat 6 bulan kata study, dan boleh select lah sama dia nak masuk ke fakulti mana. So saya akan brief sedikit berkenaan dengan Geoscience lah, apa yang ada di dalam Jabatan Geoscience Geoscience Department. So inilah staff akademik yang ada di Geoscience Department . Kalau kita tengok dominan lah, kata 90% adalah ladies, perempuan, dan yang balance itu adalah lelaki yang diketuai oleh Dr. Nur Sufiah lah sebagai head of department . So yang lain tu adalah sama ada senior lecturer ataupun lecturer . So apa yang ada di dalam Geoscience ini? Geoscience itu kita kata satu bidang yang luas lah, very broad disiplin, dan apa sub bidang yang ada dalam program Geoscience itu ataupun subjek ataupun mata pelajaran yang awak akan ambil nanti, yang awak boleh select sama ada awak nak fokus kepada oil and gas ataupun nak fokus kepada engineering. Engineering dia adalah civil lah, civil engineering, bukan electrical ke, bukan mechanical ke, tapi dia adalah civil civil engineering berkaitan dengan construction . Ataupun nak fokus kepada minerals ataupun mining mining activity. Kita ada mining banyak dekat Malaysia ni. Dan kita ada juga yang berkaitan dengan hidrogeologi ataupun air bawah tanah. Air bawah tanah ataupun yang salah satu sub bidang yang semakin boom, semakin meningkat sekarang ni, geoheritage, di mana kalau kita tengok adanya berkenaan dengan geopark . Kita tengok Langkawi Geopark, kita ada Kinta Geopark, kita ada Sarawak Geopark, Labuan Geopark. So banyak geopark. So geopark tu maksudnya kita menggunakan ataupun kita utilize kita apa yang ada dekat situ dan kita janakan dalam bentuk tourism, lebih kepada tourism. Okay. So benda ni sama ada student nak fokus kepada oil and gas, minyak dan gas. Semua itu ditentukan oleh student lah nanti . Maksudnya bila select subjek ataupun kursus ataupun mata pelajaran nanti, boleh select sama ada kursus itu akan fokus kepada oil and gas engineering dan lain-lain lah. Yang tu kita tak limit . Maknanya student perlu ambil oil and gas, perlu ambil engineering, tak perlu ambil mining, tak. Yang tu awak sendiri student akan sendiri yang akan select, yang akan pilih dia minat ke arah yang mana. Dan dari segi PNP teaching and learning ataupun pengajaran dan pembelajaran, kita fokus 50-50 lah. 50% dekat kelas dan juga 50% dekat fieldwork dan juga industry visit . So kelas tu macam biasalah, lecture dan juga lab. Tutorial tu tak ada, just lecture and then lab.
Lab praktikal pun bukanlah setiap kursus ataupun setiap mata pelajaran, hanya certain mata pelajaran sahaja yang ada lab. Kebanyakan kursus ataupun mata pelajaran dia akan ada fieldwork. Okay, maksud fieldwork maksudnya kita pergi lab yang real punya, yang dekat luar, dekat dunia sebenar, bukan di dalam makmal. Okay. So inilah dia punya timeline bermula dengan tahun 1, aktiviti kita kata main activity yang akan dilalui oleh pelajar daripada tahun 1 sehingga tahun 4. Okay, so first year tu macam biasalah untuk kita ada introduction ataupun brotherhood lah kita panggil. Maksudnya kita expose, kita beri pengenalan lah apa itu geoscience kepada tahun 1. tahun 1 And then yang lain tu adalah semuanya adalah berkaitan dengan fieldwork dan juga industrial training. International Geomapping Gua Musang pun fieldwork. Maksudnya student ataupun awak semua akan berada di Gua Musang selama 2 minggu untuk melakukan fieldwork. 2 minggu berterusan. 2 minggu berterusan. Pada tahun 2 kita akan ke Langkawi selama seminggu lebih lah. Depend kepada keadaan. Seminggu lebih kita akan berada di Langkawi untuk explore apa geologi ataupun batuan ataupun mineral ke fosil yang ada di sekitar Langkawi. Dan tahun 3 kita akan menjelajah Semenanjung Malaysia, tapi bukanlah keseluruhan. Depend, bukan keseluruhan tu maksudnya bukanlah setiap negeri kita pergi daripada utara sampai ke selatan. Tak adalah, kita just select a few state yang kita sempat nak visit sebab duration masa dari segi masa tu kita punya program tu roughly dalam seminggu lebih sikit. Jadi kalau nak pergi setiap negeri tu memang tak sempat lah. Tapi kebiasaannya kita akan pergi ke Pantai Timur, kita akan ke Kelantan ni, kita tengok apa geologi yang ada di Kelantan. Kita akan juga kebiasaannya ke Terengganu, ke Pahang, and then kita akan proceed ke sebelah utara. Kita akan ke Perak, Kedah dan juga Perlis. Itu adalah state yang kebiasaan yang kita cover untuk geo tour di Malaysia. Okay? And then tahun 4 nanti awak kena FIT ataupun buat thesis. Dan last kali sebelum tamat buat industrial training selama 1 semester, lebih kurang 4 bulan, 3 bulan 4 bulan macam itulah. Okay, industrial training maksudnya student akan pergi ke industri untuk menjalani internship. Okay, fieldwork kalau kita kata geologi ataupun geoscience ni memang kita tak boleh lari daripada fieldwork . Okay, fieldwork ni yang saya katakan tadilah, Gua Musang kita ada roughly dalam 2 minggu, Langkawi 7 hari ataupun lebih, depends, dan juga geologi Malaysia kita akan because seminggu jugalah, seminggu ke seminggu lebih macam itulah. Okay. So inilah aktiviti yang fieldwork yang akan awak lalui nanti jika masuk ke program geoscience. So kita akan berada di lautan, kita akan masuk, kita akan makan secara camping. Okay, bukanlah semua, ada setempat macam International Geomapping Gua Musang, IGGM. So kita akan camping. So 2 minggu benda tu student akan masak lah. Okay, akan masak sendiri dengan ration yang disediakan lah. Okay, basic ration. Just untuk kita bagi, bukanlah saja-saja, dia punya target dia adalah sebab kita tahu geologi ni dia berkaitan dengan real world, maksudnya kerja dekat site. Jadi tak setiap masa ada kedai untuk kita makan. Ada yang jika site kita tu ataupun kawasan fieldwork itu ada kawasan hutan, so memang kena masak lah, kena masak lah untuk makan. Kalau tak makan tu susah lah kita nak buat kerja. So kita juga akan masuk sungai, sungai untuk tengok benda tu. Kita juga ke pantai nak tengok apa yang ada dekat situ, kita tengok. So bila kita kata geologi tu kita tak boleh lari dari segi batuan lah. So kita akan tengok batuan dia as a basic daripada batuan tu baru kita apply kan dia. So apply yang tadilah yang package tadi kita apply kepada oil and gas, apply kepada engineering, kepada mining dan heritage semua tu. So memang akan banyak berkenaan dengan fieldwork, berada di site, di lapangan. So ini dia. Kalau kita tengok di geoscience kita banyak MOU. MOU ni Memorial of Understanding, perjanjian kerjasama macam itulah.
dengan universiti kebanyakannya di Indonesia lah. Okay. Kita ada di Hasanuddin University, di Pajajaran, Gajah Mada, Jururesearch, semua ni di Indonesia. Maksudnya akan ada masa di mana student boleh pergi ke sana untuk melakukan program mobility. Maksudnya student belajar dekat sana tapi bukanlah satu tempoh masa yang panjang lah. Okay. So kebiasaannya dalam satu semester, a few weeks, depend kepada nature mobility tersebut. And then dari segi competition, maksudnya student akan terlibatlah dengan program-program international ataupun local competition jika berminat. Yang ni bukanlah satu paksaan. Maksudnya jika student tu berminat nak join, so dia boleh pergilah. Contoh yang sini, yang ni semua cerita sebelum COVID lah kan. Sebelum COVID tahun 2000 tu. So sebelum tu memang aktif dengan aktiviti-aktiviti pelajar. Contoh dekat sini kita student tu sampai ke China. Yang ni fully sponsored. Fully sponsored. 2 minggu dekat China. Fully sponsored. Just student just bawa personal belong untuk pergi ke sana. Yang ni student di Indonesia, ITB Indonesia juga dekat sana fully sponsored. Yang ni ada aktiviti ke Indonesia, dekat Aceh, dekat Indonesia. So banyaklah kita kata aktiviti-aktiviti yang kita kata untuk meningkatkan soft skill student. And then dari segi kerja, peluang kerja, yang ni lah kalau boleh tengok lah. Yang ni daripada alumni ataupun senior-senior awak yang dah grad, kebanyakannya akan masuk ke dalam bidang engineering. Tapi yang ni bukanlah updated punya data, tapi data yang kita kata previous year, tapi at least kita boleh tengok trend lah. Okay? Trend dia dominan di engineering. Okay? Ada yang masuk oil and gas, ada yang masuk mining, ada yang berniaga sendiri. Entrepreneur berniaga sendiri tu maksudnya bukanlah berniaga yang kita kata berniaga yang bukan berkenaan dengan geologi. Contoh jual makanan ataupun tu. Yang tu pun boleh, tak ada masalah berniaga. Tapi yang apa yang dikatakan berniaga entrepreneur dekat sini adalah dia menjadi consultant. Okay? Dia set up company untuk menyediakan provide geological input kepada apa-apa projek. Okay? So maksudnya dia kerja sendiri, dia jadi bos lah. Okay? So yang inilah alumni yang sekarang ni sedang bekerja lah. Ada kan? Kalau contoh yang ni kita tengok ada yang alumni yang dah bekerja dekat Petronas. Okay? Yang ni di mining, mining area. Yang ni pun mining. Okay? Yang ni offshore, ya oil and gas lah. Oil and gas. So itulah sedikit ataupun a brief review ataupun a brief apa a brief view lah kan berkenaan dengan geoscience. Okay. So kalau ada soalan nak tanya boleh lah, tak ada masalah, saya sedia untuk menjawab. Ada student nak tanya soalan kepada Dr. Hamzah? Sebab semalam memang ada yang berminat nak masuk geoscience ni. Okay. Yeah. Soalan, any questions? Okay, nanti mungkin student boleh boleh approach Dr. Hamzah untuk maklumat lebih lanjut. Terima kasih Dr. Hamzah, very nice sharing. Sangat interesting lah. So sebenarnya semua program yang kita tawarkan ni sangat menarik lah. Okay, so depends on pelajar je dia minat bidang mana. Kalau tak minat pun susah juga kan. Okay, thank you very much Dr. Hamzah sekali lagi kerana meluangkan masa dengan kita petang ni. So next saya nak jemput Dr. Siti Roshayu daripada Fakulti FBKT untuk memperkenalkan diri dan mungkin boleh bagi brief description atau intro pasal program teknologi bioindustri di FBKT. Persilakan Dr. Ayu. Okey, terima kasih Dr. Eric. Sebab saya kat luar ni, so tak apa ke kalau tak ada video? Tak apa. Tak apa. Okey, Assalamualaikum semua. First of all, tahniahlah kepada semua pelajar sains yang berjaya masuk. Okey, saya rasa this is the first time kot teknologi bioindustri dijemput kan? Okay, Dr. Eric tak Yes. Yes, first time. First Betul. time. Sorry. So saya pun sebab saya tak buat slide pun, tapi tak apa, saya just briefly. So seperti yang Dr. Pun dan juga Dr. Nur bagi tahu tadi, untuk intake Februari memang kita tak
tak buka lah, tapi untuk September insya-Allah akan dibuka, tapi depends pada fakulti juga. So maybe siapa-siapa yang berminat untuk join teknologi bioindustri ni dipersilakanlah. Okay. So untuk these courses, it's more kepada processing sebenarnya. Processing daripada source yang melibatkan source biology. Biology tak, source yang more kepada bio lah, contoh agro-based, plant-based. Lepas tu you nak produce something, so kami cater daripada upstream, processing dan juga dia punya downstream process. Okay. So contoh-contoh upstream process tu more kepada microbiology, biochemistry, fermentation technology, and then untuk processing kita cover the whole processes lah, daripada raw material yang terlibat, and then what kind of process, what kind of equipment yang involved untuk produce your product, and then we go kepada downstream processing untuk more purify the product. Okay, so maybe pelajar tertanya-tanya lah what kind of product yang boleh terhasil daripada this kind of courses. So industri yang kita boleh pergi dia sangat wide lah untuk this course, iaitu kita boleh pergi pada food and beverage punya industri. Contoh you nak produce air probiotik, food, vitagen and so forth tu, kita memang orang kata apa, perkenalkan pelajar macam mana nak produce air minuman macam itulah yang probiotik punya drink. Okay. And then for biochemicals juga kita boleh produce, contoh you nak produce vanillic acid and so forth. Okay. And then biopharmaceutical product pun kita boleh pergi biopharmaceutical industry. Kalau untuk makluman pelajar, ramai alumni daripada SBT memang masuklah kepada biopharmaceutical industry. And hari tu pun masa musim COVID hari tu, sangat ramai kami punya alumni yang berjaya masuk, dan juga dia sendiri macam mana nak handle the vaccine. Okay. So kalau yang berminat dengan vaksin and so forth tu, you boleh come and contact saya dan boleh apply untuk semester September nanti. Okay. And then ada juga untuk biomaterials, you boleh juga masuk pada bidang biomaterials, iaitu contoh you nak produce bioplastik, okay, polylactic acid. So tapi the sources tu come from, might be from microalgae. So macam saya cakap tadi, source dia adalah pada bio-based ataupun agro-based punya sources. Okay. And then kita juga boleh, student juga boleh pergi kepada industri bioenergy. Contoh you nak produce bioethanol, biofuel, and then biodiesel. Benda-benda tu yang yang selalunya pelajar akan didedahkan lah. Macam saya cakap tadi, you akan more kepada processing dan juga downstream process. Okay. Kalau saya nak detailkan lagi biotech, microbiotechnology itu mengambil masa yang lama disebabkan saya pun mengejar masa. So saya rasa itu sahaja kot briefing sedikit berkenaan program teknologi bioindustri. So kalau ada soalan ataupun pelajar nak tanya something ataupun berminat untuk tahu, boleh kontak saya nantilah. So nombor saya 013-998-7142. Tapi macam yang lecturer lain cakap juga, kalau boleh office hour lah. Kalau bukan office hour tu saya baca, tapi tendensi untuk saya kata ignore dan jawab esok ni pun tinggi lah. Okay, saya rasa itu saja Dr. Irene. Thank you very much Dr. Siti Sorry. Tak apa. Thank you juga sebab sudi juga meluangkan masa walaupun tengah rushing. Okay, tak apa. Untuk sebarang pertanyaan nanti student bolehlah reach out Dr. Siti Nursayu untuk penerangan yang lebih lanjut. Okay. Alright. Next kita jemput Encik Izami daripada program kelestarian alam sekitar. Daripada Fakulti Sains Bumi. Sepatutnya kita nak penjelas program adalah Dr. Nurul Shazana Abdul Halim. Cuma Dr. Shaza dia tak dapat bersama dengan kita pada petang ini, jadi diwakilkan kepada Cik Izami lah untuk bagi sedikit penerangan berkenaan dengan program kelestarian alam sekitar. Silakan Cik Izami. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera pada semua. Terima kasih kepada Dr. Irene
menjemput saya lah. Saya ni adalah mewakili kepada program Sains Kelestarian ataupun KP saya lah, ketua penyelara saya yang tak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu lah yang tak dapat dielakkan. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar praijazah, pelajar-pelajar baru. Saya doakan moga dalam keadaan sihat dan baik semua. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat datang. Okay, selamat datang ke Bumi Jeli, Bumi UMK, kampus Jeli lah. Okay, kampus Jeli di mana indah permai ni, okay, dengan suasana pagi dan malamnya yang sejuk beku. Okay, and then saya nak ucapkan selamat menempuhi ataupun memulakan menjalani pengembaraan lah di Menara Gading, okay, di universiti. So alhamdulillah selangkah telah awak berada di universiti, satu langkah je lagi, okay, untuk nak memulakan pengajian di peringkat ijazah. Okay, ini dah kira stepping stone lah, okay, batu loncatan lah selama satu semester ataupun 5 ke 6 bulan awak belajar. Selepas tu akan sambung ke peringkat degree. Okey, sebelum tu nak tanya tuan puan ataupun doktor moderator, saya yang terakhir ke? Ke ada lagi yang selepas saya? Ya, sepatutnya ada seorang lagi, Dr. Huda, tapi dia pun tak dapat join untuk Saya petang. tak akhir lah. Okey, sebab saya tak akhir, tak apalah. Saya faham banyak ada input yang telah diberikan oleh KP ataupun wakil pada program-program lain. Semua menarik dan saya faham sekarang waktu dah agak petang. So saya tak nak cakap lama sangat, tak nak ambil masa yang lama. Saya ada dua sesi lah. First ini saya yang lain bagi talk dengan slide. Saya bagi video sikit. Video ni video daripada pelajar senior, pelajar-pelajar SCSD yang buat. Harapnya semua adik-adik pelajar praijazah dapat dengar, dapat hayatilah video yang dibuat oleh pelajar ni mengenai program SCL. So saya serahkan pada video ni lah untuk memberi sedikit sebanyak input pasal program SCL. Seterusnya saya akhiri sedikit, saya ambil masa sedikit lagi 2 minit macam tu untuk explain sedikit tambahan lah. Guna slide lah yang tu. Okay, saya guna slide juga untuk nak terangkan lebih detail tentang program SEL ataupun SES, okay, Sains Kelestarian Alam Sekitar. So semua video ni SEL sebab kod ataupun nama program yang lama. So hopefully video ni berfungsi dengan baik lah. Boleh saya share video? Boleh, silakan. Nak bagi ceria sikit. Kalau cakap je mungkin agak boring ke apa kan. So kita bagi video lah. Saya share video sekejap. Harapnya semua pelajar boleh dengar dengan baik lah, dengan jelas. Ini student yang buat ni. Student senior yang buat. So saya tengok video ni interaktif lah juga. Okay. So saya play. Video ni agak lama, 7 minit, hampir 8. Lebih masa tu saya akan ambil masa untuk explain guna slide sikit untuk lebih detail. So dah lebih kurang 10 minit lah. Okay. So hopefully saya play sekarang. Dengar? Ya, boleh tengok. Nama saya Farah Malin.
binti Mahdi dari Perak dan saya merupakan pelajar tahun 3 kos Sains Kelestarian. Dan apa yang anda perlu tahu tentang kos ini ialah kos ini telah mengajar saya banyak tentang cara untuk mengajar alam, untuk menjaga alam sekitar yang semakin tenat teknologi yang semakin maju berkembang. Jadi kos ini merupakan antara kos yang terbaik untuk anda jika anda menyayangi alam sekitar. Ya, saya sangat gembira kerana saya telah memilih kos ini, kos Sains Kelestarian, dan saya memang ingin mengajak anda semua untuk cuba mengenali kos ini. Jadi pilihlah Sains Kelestarian. Rumah botol ini merupakan antara projek kos kami di mana kami menggunakan botol-botol yang dikitas muda untuk menghias dan seterusnya dapat mengurangkan pembuangan botol plastik yang susah untuk dilupuskan. Hey guys, have you ever heard about Sustainable Science Program? So I am one of the students that enrolling in this program. Okay, I'll tell you a brief about this program. So this program provides the learning that includes 5 key aspects, which is we have W for water, E for energy, H for health, A for agricultural, and B for biomass. Why do you think this course is very important for the future generation? Good question from you. So I am strongly believe that this course is very important for you guys to enroll in and very suitable for you guys who love our nature, who love our environment, and also who love our nation. You know what? This course helps us to maintain and also to sustain the environment. The natural resources that is depleting because of the rapid development. Hi, excuse me. Can you introduce your name and what course are you enrolling? Okay, my name is Nur Amira and I'm studying Sustainable Science. Are you happy with the course right now? I'm very happy with this course. So what is the significance of this course? So actually Sustainability Science is about educate people and spread the awareness about environment and how we sustain the world while that the development is still ongoing. For example, is today we are recycling paper to make a carpet. Okay, so this is one of the initiatives to sustain the world, but we can still develop. So any words for future college students? Okay, to all SPM candidates and future college students, come and join us in UMK and study the sustainability science because environment needs you and you need the environment, and we need you as a pioneer to sustain the world, okay? Okay, now we are on our way at the coconut shells powder because we want activated carbon from coconut shells powder. Okay, the purpose of doing this activated carbon is to treat the wastewater of dye, especially on textile industries and such on. Exciting, isn't it? Let's come see. Right now we are going to render the coconut shell into powdered particle. And now we are going to start. Okay, this is how the procedure occurs, where we have blend the coconut shells and we filter it until it becomes so tiny particles. Mungkin anda pernah mendengar banyak kos-kos alam sekitar yang ditawarkan di universiti lain. Namun di Universiti Malaysia Kelantan, kos alam sekitar ini sangat berbeza dengan kos-kos yang ditawarkan di universiti di Malaysia kerana kos kami lebih menekankan kepada praktikal berbanding teoretikal. Dan selama 3 tahun saya belajar dalam kos ini telah membuat lawatan ke banyak tempat untuk melihat bagaimana cara sisa buangan dan cara untuk merawat bahan buangan tersebut. Dan kami dapat mengaplikasikan apa yang kami lihat dan seterusnya dapat menyelamatkan alam sekitar.
Semua boleh tengok video tak dia? Jelas video tak dia? Zami suara tak berapa jelas. Jelas. Suara. Hello? Yang tadi video Okey. jelas tak? Jelas. Jelas sorry. Okay, so saya kalau rangkuman daripada video tadi, saya sajikan video tadi kenapa sebab saya nak bagi testimoni daripada pelajar sendiri untuk pelajar-pelajar praijazah melihat sendiri apa perasaan, apa perjalanan yang telah dihadapi, telah ditepuhi lah, apa yang telah dipelajari oleh pelajar-pelajar senior yang sedang, actually pelajar tersebut telah selesai tamat dengan jayanya lah, yang menjadikan video ni. Tapi kita sajikan sebab itu adalah antara program, projek dan pelajaran yang telah mereka jalani sepanjang di UMK lah, dalam program sains kelestarian kita. Tak dinafikan betul seperti yang dikatakan oleh Dr. Syafara tadi, SCL ni atau SCS sains kelestarian kita ni lebih pada lab. Tapi sebenarnya kami juga ada program-program luar yang mana kami bawa pelajar untuk menghayati, membuat pemerhatian dan mempelajari, menimba ilmu di luar lah, di industri dan di lapangan lah juga. So saya share, ambil masa sedikit je lagi, mungkin 2 minit je, 2 minit je lagi, saya rasa dah agak panjang dengan video tadi. Nampak semua? Berkenaan dengan sedikit sebanyak lah pasal SCL. So saya pasti yang anda adik-adik pelajar semua masuk dalam praijazah ni sebab apa? Sebab nak cari ilmu first kan. Yang kedua nak dapatkan kejayaan, nak dapatkan kerja kan nanti bila dah habis belajar. Waimah tak kisahlah sama ada nak habis belajar cari kerja ataupun sambung lagi belajar. Dan untuk SCL sains kelestarian kita ni adalah salah satunya seperti mana yang pelajar sini tadi beritahu, program yang menerapkan. Program lain pun menerapkan juga elemen keciptaan pada alam sekitar. Tapi yang lebih spesifiknya dalam program ni lah. Okay? Dalam program ni sebagai cinta alam sekitar ke, saintis ke, pengamal alam sekitar ke, semuanya bermula dalam program ni. Okay. So, kenapa saya cakap itu? Sebab dalam setiap program dia ada trust masing-masing. So, dalam program sains kelestarian alam sekitar ni ada 4 trust yang utama. Iaitu yang pertama fokus kepada bahagian atmosfer ataupun sekeliling lah, alam sekeliling, air, udara, tanah. Okey, yang pertama. Yang kedua juga merangkumi elemen sosiologi, kemasyarakatan. Apa hubungan antara masyarakat dengan alam sekitar. Dan yang ketiga adalah menghubung kait juga antara alam sekitar dengan ekonomi. Tidak boleh dipisahkan. Sebab ini hubung kait. Tanpa ekonomi, tanpa alam sekitar, ekonomi tak jalan. Tanpa ekonomi, alam sekitar pun kadang-kadang kurang mendapat kesan. Tanpa ekonomi, alam sekitar pun tidak dapat diuruskan dengan baik sebab perlukan pendapatan. Kewangan lah di sini maksudnya. Yang keempat adalah menerapkan elemen takbir urus ataupun perundangan, iaitu berkait dengan dasar alam sekitar. Okay. So itu adalah 4 trust utama, maksudnya cover semua. Cover semua. So banyak benda yang boleh belajar dalam program ni. Okey, syarat kemasukan saya rasa semua dah sedia maklum lah. Okey, dia sama je dengan syarat, adik pelajar boleh tengok dekat sini lah syarat matrikulasi. Okey, PNJK 2.0 sahaja. Okey, MUAT tahap 2 sahaja, band 2 lah maksudnya. Dan minimum grade C lah. Okey, mana-mana mata pelajaran. Saya rasa benda ni dah diterangkan lah dalam video yang sebelum ni kot. Okay, saya yakin dah diterangkan lah. Alright, so senang saja. Okay, yang ni menjadi objektif lah, menjadi fokus pada setiap orang, setiap pelajar lah. Nak kerja apa kan, apa apa prospek kerjaya dan sebagainya. So sangat luas. Okay, setiap program ada laluan kerja masing-masing, tak terkecuali program ni juga. Okay, program ni antaranya lah. Tapi macam-macam lagi boleh jadi. Okay. Alright, so antaranya sebab makmal komersial ni mungkin tak clear, tak faham apa benda makmal komersial ni. Untuk maklumat pelajar ni, makmal komersial ni banyak di Malaysia ni. Makmal yang menguruskan ni lah analisa sampel dan macam-macam lagi lah. Memang pelajar-pelajar senior dalam program ni yang pergi latihan industri pun banyak pergi ke tempat-tempat makmal komersial ni. Itu antara satu prospek lah kerjaya.
Yang kedua boleh jadi consultant, boleh buka company, syarikat. Juru audit boleh jadi juru audit alam sekitar ni kena ada professional certificate. Memang kita akan insya-Allah lah ada rezeki, ada dana, kita akan open buka bengkel ke workshop ke untuk ambil sertifikat ni. Dan sama juga dengan pegawai keselamatan sebab kita ada terapkan subjek ataupun elemen tentang OSH ni, okey. Safety and health ni dan juga environment. Dan menjadi officer kelestarian eksekutif lah, pegawai alam sekitar, penyelidik, ini biasalah. Ini common lah, ahli akademia lah, penyelidik ataupun researcher ataupun ahli akademia ni macam pensyarah. Cikgu tu mungkin kena pergi laluan lain lah. Right. So ni adalah laluan kerja yang boleh ada peluang lah, berpotensi untuk semua pelajar-pelajar dalam ni setelah habis degree nanti. Okay. Right. So program ni bukan hanya dalam kelas, bukan hanya dalam lab, tapi meneroka juga alam di luar sana sebab dia berkait dengan alam sekitar. So alam sekitar ni kita tak boleh berada dalam kelas saja tapi kena pergi keluar. So ni lah antara momen-momen lah ataupun program yang telah dilalui, telah dijalankan dalam program tahun-tahun yang sebelum ni, terutamanya sebelum COVID lah. Kita ada COVID. So ni just gambar-gambar je lah nak bagi penghayatan, nak bagi maklumat lah untuk semua. Kita ada Environmental Education Day. Ini memang setiap tahun program ni akan buat. Dan yang ni yang program prime dia lah, main program untuk program ni, degree ni, Earth Weeks and Earth Hours. Okay? Ini memang setiap tahun kita akan buat. Biasanya semasa Februari. Memang akan ada 1 minggu. 2 tahun kita tak buat sebab COVID. Tahun ni tahun depan insya-Allah kita akan mula balik. Okay? So ada peluang lah. Jelajah Lestari ini adalah program utama juga. Memang kita akan keluar setiap tahun. Setiap tahun sekali. Memang akan keluar merantau di Semenanjung Malaysia ni. Tak termasuk lagi lah Sabah Sarawak sebab kos yang tinggi. Tapi memang kita akan pergi. Okey, Jelajah Lestari. Tahun ni September, sebelum mula SEM ni akan ada batch yang akan pergi. Okey, ini antara program yang menarik, sangat menarik. Memang akan ada. Okey, ni kita melihat bunga Rafflesia. Ini berkait dengan program sains sumber asli juga, tapi kita boleh merge lah sebab kita nak menanam kecintaan terhadap alam semula jadi ni. Okey, ini dekat lodging, tak perlu nak tengok atau pergi jauh. Kita memang akan ada buat program macam ni, akan bawa pelajar. Dan subjek pun memang akan ada pergi lawat site ni. Okey, ini antara program yang besar juga, heavy juga. Ini gabungan semua program dan jabatan ni. Boleh kata kampus jeli lah, tapi kita terlibat samalah. Ini ekspedisi. Ini Galas, yang terakhir Sungai Lebih. Lebih kurang 37 km, 31 ke 39 km. Kita berkayak dan kita mengadakan aktiviti masyarakat juga dengan orang kampung. Ini antara program lah. Ini sebenarnya berkait dengan air ini. UNESCO, One Planet, One Ocean. Okay? Ini semua ni program-program aktiviti kemasyarakatan. Kita nak mingle, bergaul dengan masyarakat. Dari universiti untuk masyarakat. Ni tanam pokok, ini semua program terlibat lah. Ini saya just highlight saja apa yang menarik. Okay, ni yang terakhir lah. Ini yang jarang-jarang, ini bergantung kepada keadaan, keperluan, rezeki. Ada ruang, peluang rezeki dan dana, kita bawa lah pergi buat fieldwork dekat lodging, Rich Camera Highland. Ini dululah. Sekarang ni bergantung kepada kerjasama lah. So, kod UPU untuk program ni adalah UL 642 2001. Mudah je. UL 642 2001. Kena ingat tu untuk memohon masuk dalam program ni. Dan jangan lupa, okey, kami ada social media sosial dalam IG, Insta, Sinlest. Type je SINLEST. Sinergi Lestari. Di situ banyaklah momen-momen atau peristiwa yang kita telah upload. Dan kita juga ada TikTok. TikTok tu baru lagi lah. Tak banyak lagi video-videonya. TikTok pun sama juga. Sinlest juga. SINLEST. Itu semua yang berkait dengan media sosial lah. Dan Facebook lah. Facebook tu Sinlest juga. Sinergi Lestari juga. Itu untuk adik-adik nak tengok lah apa yang berlaku dalam program ni. Okay? Semua tu di-handle oleh pensyarah lah. Okay? Dengan bantuan-bantuan pelajar juga. So saya rasa panjang dah ni. Itu sahaja daripada saya. Kalau ada soalan, ada apa-apa, boleh maklum kepada saya ataupun boleh kontak dengan saya punya KP lah. Okey. Kontak dengan saya punya KP. Okey. So kalau ada apa pertanyaan, boleh rujuk
dengan ketua penyelaras program saya dulu, ataupun dengan saya sendiri pun boleh, tapi lebih utama dengan ketua program lah. Right? So itu sahaja daripada saya. Terima kasih pada semua sudi mendengar, okay, sudi menunggu. Okay, thank you. Terima kasih banyak-banyak Cik Zami. Sharing yang sangat menarik lah. Kalau student boleh tengok. So anything kalau ada nak tanya mungkin boleh tanya sekarang ataupun ada yang nak tanya soalan ke? Any question from student? Yep, kalau ada boleh tanya. Sebab saya last ni kan, mungkin takut banyak soalan ke. Kalau tak nak tanya pun tak apa, boleh simpan. Sebab pemilihan nanti pun memang equal kan, dibagikan sama rata kan. So first, saya tak pastilah macam mana, terserah pada pentadbir akademik lah. So semua ada soalan? Okay, baiklah. Kalau tak ada persoalan, mungkin boleh tanyalah selepas ni sama ada berhubung dengan Dr. Shazana ataupun boleh berhubung dengan Cik Zami lah. Cik Zami ni dia ketua promosi promosi SEL. Ya, saya menjaga bahagian promosi program sains kelas alam sekitar. Ya, diamanahkan. Terima kasih Cik Zami sudi bersama kita petang ini. Sebenarnya kita ada satu lagi program iaitu program teknologi pembangunan produk, iaitu ketua penyarasnya TS Dr. Siti Nurul Huda lah. Cuma Dr. Nurul Huda dia tak dapat bersama dengan kita lah petang ni daripada Fakulti Industri Asas Tani. Tapi saya dah share lah dekat student video recording taklimat sebelum ni, so student boleh refer video tu. Jika ada apa-apa soalan boleh bertanyalah dengan Dr. Huda lah kemudian, okey. So sebelum kita bersurai saya nak jemput mungkin penyelaras program Ijazah ada apa-apa nak bagi sepatah dua kata ke sebelum kita end our session this evening. Dr. Wong. Saya thank you Dr. Irene yang selaku MC untuk sepanjang program ini selama 2 hari ini untuk semua sesi perjumpaan. Saya mewakili Jabatan Persediaan Universiti Sains UMK mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyelaras program yang memang memberi kerjasama kepada kami almost every semester sebenarnya, setahun banyak kali. So kita akan termasuk dengan recording petang ini, kami akan upload juga dekat Science on the Go YouTube untuk rujukan pelajar. So sekira pelajar nak rujuk balik rakaman video pada petang ni dan juga sebelumnya kita akan share balik terutamanya untuk pada tempoh yang pemilihan degree program nanti. So itu sahaja daripada saya. Over back to you, Dr. Irene. Thank you, Dr. Wong. So kalau KP ada rasa nak buat taklimat secara fizikal ke ataupun apa-apa nanti boleh berhubung dengan Dr. Wong lah. Dr. Wong sekiranya ada penyelaras program nak buat fizikal ataupun nak hantar rakaman letters, saya boleh kongsikan kepada pelajar terus. Any paham promosi boleh melalui saya. Okay, thank you very much. Sebelum kita bersurai, saya nak minta lah mungkin buka kamera, kita ambil snapshot sekejap untuk ni. Student boleh buka kamera, kita ambil gambar lah, gambar kenangan. Tadi student tak buka tadi, tak tahu siapa. Ni boleh tengoklah ni muka student baru pra-ijazah. Alright. Dah.
Okay, saya ambil gambar ke? Kiraan 3. Boleh juga Dato'. Alright, okay. 1, 2, 3. Next page kejap 1, 2, 3. Alright, thank you semua. Alright, thank you semua. Assalamualaikum. Thank you. And All the thank best. you. Thank you. Leave lah ya Wong. Bye, thank you.